Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Sebelum 2008, mudah untuk kita mengukur pola pengundian pada ketika itu. Ramai pengundi sudah menetapkan cara mereka berfikir untuk mengundi, sama ada mengikut isu, mengikut calon ataupun mengikut parti. Tetapi selepas itu, sukar untuk diramalkan, terutamanya menjelang PRU13, bagaimana pengundi di Malaysia membuat keputusan. Adakah pengundi di atas pagar yang berada di tengah-tengah semakin membesar kerana mereka tidak mahu membuat keputusan berdasarkan parti, berdasarkan isu ataupun berdasarkan calon, tetapi mereka mahu membuat keputusan atas pengalaman dan juga interpretasi mereka terhadap parti politik, terhadap calon politik dan juga isu yang berlegar di sekeliling mereka. Jadi itu yang akan kita bincangkan, PRU13, siapa pengundi akan memilih. Jadi itu yang akan kita bincangkan bersama Profesor Ulung Datuk Dr. Samsul Amri Baharudin, pengarah Institut Kajian Etnik Kita Universiti Kebangsaan Malaysia, dalam persembahan Prof Babau ini dalam program Majlis Profesor. Prof cukup kata pun bukan perkara baru, sudah banyak kali Prof bentangkan dalam pelbagai seminar dan juga pembentangan sama di media ataupun dalam program-program awam. Prof sekali lagi menjelaskan betapa pentingnya kita melihat daripada akar bagaimana bermulanya sekolah politik di Malaysia. Celik literasi politik itu cukup penting untuk kita melihat bagaimana pola pengundian. Sama ada pengundi hari ini sudah benar-benar orang kata pun maklum tentang isu politik ataupun institusi politik. Jadi cukup terperinci Prof jelaskan. Mungkin kita mulakan dengan itu, premis itu. Terima kasih Saudara Nazri. Assalamualaikum. Sebenarnya ada 4 perkara yang kita perhatikan dalam politik di Malaysia yang menentukan corak politik. Pertamanya personality. Tak kira personality sama pemimpin tertinggi atau personality di peringkat cawangan. Yang keduanya mengenai isu lokal dan nasional, iaitu isu paip air dan api masih lagi jadi isu. Ada paip air, ada air paip tak ada. Kemudian isu nasional, harga minyak dan sebagainya, ekonomi. Kemudian mengenai perlawanan atau krisis dalaman sesuatu kaum, Melayu, perpaduan ummah, macam ni lah istilah-istilah yang kita dengar sekarang, ataupun antara kaum. Yang paling jelas sekali antara kaum lah, sebabnya parti kita disusun mengikut kaum. Intra-etnik itu yang kita jarang beri perhatian. Sekarang baru beri perhatian bahawa orang Melayu itu rupanya diperebut oleh PAS, diperebut oleh UMNO dan diperebut oleh PKR. Ya. Begitu juga orang India diperebut oleh MIC, oleh PKR dan oleh DAP. So jadi intra-politik itu sekarang lebih jelas daripada dahulu. Walaupun orang mengatakan interpolitik itu tak berapa penting, tapi rasa saya masih lagi bersifat etnik. Cuma intra dan inter. Jadi apa yang saya dapat lihat dalam konteks Malaysia ini, oleh kerana rakyat Malaysia belajar mengenai politik, memahami institusi dahulu sebelum memahami idea. Ya. Saya tak ingat istilah demokrasi ini digunakan banyak sangat sebelum tahun 1999. Bila UMNO pecah 1987, baru soal demokrasi itu mungkin besar. Apabila Tengku Razali dengan semangat 46 hilang semangat balik masuk UMNO. Jadi macam itulah lebih kurang. Jadi ketika itu baru orang mengaitkan demokrasi dan institusi. Jadi oleh kerana institusi itu sangat penting kepada kita, jadi institusi bernama parlimen atau adun itu kita fokus pada orangnya. Ya. Ataupun partinya. Jadi ini dua pilihan. Dia tak kira demokrasi, tak demokrasi, adil, tak adil. Tapi bila kita tanya soalan, ini tu pula apa kita tanya. Bila kita tanya, siapakah wakil rakyat yang anda pandang yang patutnya menjadi wakil rakyat? Soalan ini sebenarnya dia akan dijawab tidak ada kena-mengena dengan demokrasi, tidak ada kena-mengena dengan institusi. Dia ada kena-mengena dengan pilihan konsumerisme. Ya. Jadi macam pilih Miss World lah. Ya. Macam manakah siapa yang paling cantik? Dia tak kata demokrasi. Dia tak kata yang cantik sekali ni. Begini-begini rupa dia. Saiz dia begini. Ini. Saya rasa pemilihan calon personality itu ada 3 kategori yang saya lihat sekarang di peringkat bawah. Iaitu ada kriteria yang ideal. Tak mahu orang yang korup, mesti pandai baca doa bila orang mati. Ini istilah, ini perkara-perkara yang saya kira tak boleh kita ketemui. Tapi itu adalah kriteria idaman.
Itu satu ya. Kriteria idaman kalangan rakyat boleh itu jadi imam. Boleh jadi imam, kalau ada baca talqin boleh. Lagi elok. Tapi bila minta kalau kenduri kahwin dia boleh bagi derma duit. Jadi macam tu. Jadi kriteria idaman. Kriteria idaman ni susah. Kemudian ada kriteria realiti. Ya, realiti ni maknanya okey. Kita tahu ahli politik tu kita kata korup. Ya. Tak betul lah, macam-macam lah, nak pentingkan perut. Dan ini bererti bahawa you terpaksa menerima ahli politik yang macam ni. Jadi antara yang buruk ni siapa yang baik? Itu jadi pilihan tu. Maknanya memilih orang yang terbaik di kalangan orang yang buruk tadi. Okey. Yang akhir sekali ialah ini yang tak pernah kita bincang di Malaysia. Apakah ciri-ciri wakil rakyat yang best practice? Best practice tu maksudnya apa? Dalam pilihan raya 2004 dan 2008 ada satu orang wakil rakyat MP yang menang tak bertanding. Ya. Mengapa dia boleh menang tak bertanding dalam zaman tsunami? Ini soalan yang masih belum dijawab hingga sekarang. Kalau saya ambil calon itu dan best practice-nya, itulah dia. Kerajaan dari segi kerajaan, parti kerajaan melihat itulah dia best practice winnable candidate. Dua kali betul-betul. Bukan sekali tu. Jadi itu tak pernah bincang. Adakah kerana jealous? Adakah kerana pemimpin ni dianggap tak penting dalam parti? Saya rasa ketidakwarasan politik masuk dalam hal ini lah. Kalau dia waras politik, dia akan gunakan ini sebagai best practice. Inilah dia contoh calon yang berjaya dalam barisan, yang 2 kali menang tak bertanding, termasuk dalam zaman tsunami. Ya. Apa dia yang dibuat betul sehingga orang nak dia? Dan parti lawan tak berani datang. Jadi pada saya ini dia senario yang saya dapat simpulkan di Malaysia. 3 kemungkinan melihat calon pilihan. Yang ideal, yang idaman, yang reality dan juga yang best practice. Tapi Prof, macam di setengah kawasan, tidakkah itu kelihatan seperti bertentangan? Macam saya lihat boleh dikatakan seperti ibarat personality versus party. Maksudnya tidak di semua kawasan itu rakyat di bawah itu memilih kerana personality, tetapi kerana parti. Tapi di setengah kawasan lagi, dia lebih melihat kepada personality itu sendiri. Bagaimana personality itu membawa dirinya di dalam parti. Macam mana Prof lihat dalam situasi seperti itu? Ya, sebenarnya kalau kita lihat, kita dah melalui 12 pilihan raya. Okay? Tambah sebelum lagi itu adalah 13-14 lagi. Ya. Kita dapati, kita boleh hanya menyebut idaman, calon idaman, kita tak boleh sebut calon realiti. Kerana penamaan calon tu hanya 2 minggu sebelum pilihan raya. Jadi kalau kita kata saya suka orang ni, mana dia orang dia? Tak ada. Bayangan. Jadi maknanya orang di peringkat bawah ni terpaksa membayangkan saya suka calon macam ni. Tapi parti calonnya macam ni. Jadi dia akan bertembung dan bertentang apabila penamaan calon berlaku. Sebabnya saya tahu ada kekalahan BN misalnya di setengah-setengah tempat tu oleh kerana calon yang diharapkan itu tidak dipilih oleh pihak tertinggi UMNO dan dipilih calon lain. Jadi penyokong UMNO sendirilah yang membawakan kekalahan kepada parti. Tapi ini berbeza dengan dulu kan Prof. Kalau zaman dulu, kalau zaman yang saya tak ada lagi zaman dulu maksudnya kalau dengan adanya logo ataupun lambang parti itu sudah cukup memadai untuk pengundi membuat pemilihan. Tetapi ketika pasca 2008 selagi tidak munculnya calon yang untuk bertanding itu, selagi itu tidak boleh nak menentukan pilihan siapa, sukar nak meramalkan. Tapi yang kita lihat kalau daripada pilihan raya 1959, daripada di mana parti PAS menang di Kelantan dan juga di Terengganu kemudian di Sabah, parti Pembangkang menang juga di Sabah. Yang jelasnya pengundi di bawah ni sangat matang. Dia boleh pilih untuk Kelantan, kalau untuk ADUN kita pilih orang Kelantan, kita pilih parti PAS. Untuk parlimen, kerana kita nak ada menteri macam Tengku Razali, kita suruh UMNO menang. Maknanya orang ramai memang itu literasi sudah bermula. Sudah faham. Tapi berfaham dari segi bukan parti politik, kepentingan. Bukannya isu demokrasi bahawa Tengku Razali lebih demokratik daripada, tak timbul soal itu. Hak asasi tak ada. Soal civil society tak ada. Yang pentingnya siapa nak wakil orang Kelantan di sana.
Jadi ini yang menarik pada saya. Okey, dalam persembahan Prof juga, Prof sekali lagi mengungkapkan PRU13 adalah Battle of Gladiators. Anwar lawan Najib, Najib lawan Anwar. Apa pemikirannya, inilah realiti di bawah sana, pengikutnya, cara pemikirannya, diaspora, opposition, global dan sebagainya, itu sudah diungkapkan Prof dalam pembentangan baru-baru ini. Jadi nak minta penjelasan lagi, kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Walau apa pun persepsi menjelang PRU13 ini, persepsi di bawah sana ataupun realiti di bawah sana, PRU13 adalah Battle of Gladiators. Itu ungkapan yang hebat digunakan oleh Prof. Dr. Samsul Amri dalam pembentangan baru ini. Dan sebelum ini juga menunjukkan bahawa tokoh antara tokoh memainkan peranan penting. Anwar lawan Najib, Najib lawan Anwar. Dan itu akan berangkai di bawah itu. Isu yang berlegar, tokoh ataupun calon-calon yang akan berlegar, parti akan yang dimainkan oleh kedua-dua belah pihak. Jadi Prof boleh jelaskan. Sebenarnya kita dalam mengamati proses politik di Malaysia, kita dapat bahan dan maklumat mengenai calon dan parti terbatas, tidak lengkap. Berapa orang nak tanya wakil rakyat saya, KJ wakil rakyat saya kan? Berapa banyak saya tahu tentang KJ, kecuali dia menantu bekas Perdana Menteri kan? Hebatnya berapa, Oxford, saya tak tahu berapa harta dia. Kalau saya tahu mungkin saya tak undi dia. Betul. Tapi oleh kerana dia murah hati mungkin saya terus undi dia kan. Macam itulah kononnya kan. Jadi saya terpaksa, cukup terbatas, ya? Saya terpaksa melihat beliau dari segi berasaskan persepsi, bukannya berasaskan ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai KJ, bukan. Apatah lagi kalau orang macam saya pun tak mampu nak mencari data, nak tanya CIA ke mana ke kan mengenai dia, bayangkan makcik saya tu yang nak mengundi dia juga ataupun mengundi lain. Jadi umumnya rakyat Malaysia ini atau di mana-mana dalam dunia pun banyak bergantung kepada persepsi. Jadi persepsi itu mesti ada orang tengah dia yang memberikan input yang boleh membina persepsi itu. Gatekeeper dalam bahasa Inggeris dia. Sama ada media massa, orang seperti saudara yang menulis dalam surat khabar, majalah wanita. Itu sebabnya sekarang saya tengah tengok majalah wanita ni, majalah-majalah bersifat wanita dan fashion ni, ada tak parti politik ambil bahagian? Saya kecewa. Rugi. Majalah wanita ni dia lepas tangan tu. Pengundi Malaysia ramai perempuan. Jadi dia tak peduli langsung. Itu saya perhatikan. Dalam perbincangan politik di Malaysia, pengundi perempuan ni tak ada satu fokus pun mengenai analisis mengenai pengundi perempuan. Merdeka Center ke, tak Merdeka Center ke, tak ada wanita. Jadi pada saya ini satu kesilapan. Datang ke UKM 60% perempuan semua. Macam mana saya nak buat student saya itu UKM saja. Itu belum lagi mesti lain kan. Jadi maksudnya apa? The power of the women voters we never recognize obviously. Yes. And as an analysis we have no content. Tak ada isi. Kita tak ada boleh cakap mengenai pengundi wanita di Malaysia. Saya sungguh kecewa dari segi itu. Jadi pada saya yang penting sekarang ini ialah kita terpaksa bergantung pada persepsi lah. Jadi kalau persepsi maknanya dia akan pilih. Jadi misalnya baru-baru ni kita dengar satu kes Bank Islam, Saudara Azrul telah disuspend oleh Bank Islam. Automatik yang dituduh ialah Perdana Menteri. Di bawah-bawah ni bila saya dengar di kedai-kedai, ini Najib lah punya kerja. Kata dia. Jadi itu sebabnya daripada situ saya timbul Battle of Gladiators itu. Karena semuanya bila ada diskurs atau wacana mengenai politik di Malaysia ni, dia dua je perkataan yang pakai Najib Anwar, Najib Anwar. Semuanya pusat rujukannya. Pusat rujukan dan semuanya dianggap mencetuskan segala hal dalam negara ini. Jadi itu sebabnya saya gunakan istilah Battle of the Gladiators. Sebab apa? Mereka memegang tampuk pemikiran dan pembentukan perception. Dalam perbincangan itu juga, dalam wacana itu juga, Prof mengungkapkan dalam hal-hal domestik, pertempungan antara good government dengan bad governance. Itu boleh Prof jelaskan? Sebenarnya begini, bila Barisan Nasional berkempen, dia berkempen tentang good government. Itu pemerintahan yang baik, berencana dengan GTP, dengan ekonomi model baru dan sebagainya, yang ada sasaran, ada outcome,
kemudian ada pemberian BRIM, ada satu Malaysia klinik, satu Malaysia restoran ke, satu Malaysia email, ada, semua ada. Ini yang saya katakan good government that is caring. Image yang nak ditonjolkan oleh Barisan Nasional is a caring government. Tapi pengkritik kerajaan ni tak kata bad government. Government is good. Tapi dia tak cakap. Dia kata bad governance. Governance maknanya pengendalian pengurusan tu tak bagus. Kerana apa? Ada corruption. Ada pilih kasih. Kemudian tak sampai, tak cukup. So, jadi ini dia perdebatan saya dapat simpulkan di Malaysia sekarang adalah antara I am running a caring government. Opposition kata but the management is not good. Jadi macam itulah debate-nya, iaitu you kata you kerajaan menguruskan melaksanakan satu kerajaan yang memerintah dengan penuh prihatin, tapi dalam keprihatinan itu yang jelas ialah cara yang mengurus tu tak bagus. Macam mana bocor banyak sangat. Jadi ini debate dia. Adakah ini benar-benar mampu menarik perhatian pengundi? Kerana kita tahu kumpulan di tengah itu semakin membesar dan kelompok middle class ni mahu mereka bersama dalam pembinaan negara bangsa. Dan itu yang mereka bicarakan tentang good government dan juga bad governance. Pada saya yang pentingnya bukan soal itu sangat. Soalnya dia ada tahap-tahap dalam proses ke arah pilihan raya. Sekarang ni ialah tahapnya apa yang saya katakan gutter politics. Segala yang kotor dia akan keluar. Siapa punya kes 18 bulan lalu akan keluar. Dalam internet, dalam surat khabar, kemudian SMS. Dan saya juga diberi tahu oleh penyidik-penyidik saya di lapangan bahawa di sekolah-sekolah pun anak murid berbincang soal ini. Kerana bapaknya cikgu atau maknya cikgu, entah apa dia cerita pada anak-anak dia. Dua-dua kisah ni sampai. Kisah akan kalah dan yang akan menang. Jadi ini pada saya bermulanya psych war itu. Good governance, bad governance itu adalah dia punya storyline. Storyline pembangkang ini, kerajaan ini. Tapi bila diartikulasikan, disampaikan dekat bawah tu dia cerita dia senang je. Kita akan ganti ni dapat kerajaan baru. Ini cara dia bercakap. Okay, Prof. Kita nak sambung lagi menarik tentang ini, tentang kata pun dalam perbincangan Prof juga mengangkat opposition global diaspora. Saya rasa ini satu kata pun pemikiran ataupun artikulasi yang berbeza bagaimana Prof melihat the real politik di bawah sana. Kita nak jelaskan perkara itu, kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Terima kasih. Prof mengungkapkan opposition global diaspora bermula dengan Bersih 1, Bersih 2, 3.0, Himpunan Kebangkitan Rakyat dan juga pelbagai bentuk kebangkitan badan sivil, Lainas, Pengerang, Hijau, Orange dan sebagainya tidak pernah berlaku sebelum ini. Tetapi ia bukan hanya bertumpu di dataran Merdeka sepanjang Jalan Tengku Abdul Rahman di Sogo ataupun di Masjid Jamil yang terkini di Stadium Merdeka, tetapi berlaku di seluruh dunia dan bergerak setiap hari, bukan ikut isu, bukan ikut masa. Prof, sebenarnya usaha ataupun social movement lah, saya anggap ini satu gerakan sosial dan politik yang berlaku semenjak 1998. Apabila saudara Anwar Ibrahim dilucutkan jawatannya daripada Timbalan Perdana Menteri, kemudian dituduh dan dibawa ke mahkamah, kemudian saya dramatik dengan gambar dengan mata hitam sebelah. Ini semua menjadi berita dunia. Bukan kerana dianya seorang yang memang terkenal di dunia kerana sebagai Timbalan Perdana Menteri, tetapi nilai news atau nilai berita itu sangat tinggi. Sensasinya mengenai Malaysia. Jadi saya kira gerakan reformasi itu telah dilancarkan dengan ada ISA di sini dan sebagainya, emergency orders masih lagi ada, emergency ordinance. Jadi mereka terpaksa mencari ruang di luar Malaysia. Jadi untuk pertama kalinya migrasi, bukan hanya migrasi orang Malaysia keluar ke Australia, ke Amerika, ke England, migrasi cerita Malaysia sudah keluar. Jadi domestik cerita
hal ehwal keluarga Malaysia sudah dibincangkan di luar negeri. Jadi kalau dalam bahasa Inggerisnya, washing of dirty linen Malaysia ini telah dilakukan di luar negeri kerana adanya sekatan undang-undang di Malaysia. Okey. Apabila ini berlaku, mula-mulanya berkait dengan apa yang terjadi pada saudara Anwar. Tapi apabila dia dah keluar dan bertanding dan pilihan raya, terlibat dalam politik, ianya mendapat platform yang sedia ada ni langsung dikonsolidate atau dikekalkan dan diperkuatkan. Adanya bersih, bertambah lagi kuat. Jadi artinya lama-kelamaan dari satu reformasi mengenai seorang sudah menjadi reformasi mengenai satu negara. Jadi sekarang dia tak bercakap tentang reformasi, dia tetap tentang regime change. Ini menarik pada saya. Jadi dari segi konsep Malaysian Opposition Global Diaspora ini, yang saya panggil itu ialah daripada reformasi berkait dengan individu dan ideanya kepada regime change. Ini istilah ini di mana-mana dalam gerakan massa. Gerakan massa. Jadi ada kumpulan orang yang menyokong ini. Sama ada di Korea, sama ada di Amerika Syarikat, kerana di mana saja ada rakyat Malaysia, di situ ada tapak yang membolehkan ianya dijadikan isu. Prof, melihat pada situasi ini, bagaimana pula kita nak kaitkan antara peranan NGO itu sendiri dan juga peranan pelajar? Kerana kebanyakan mereka yang berada di luar negara ini adalah antara golongan-golongan muda. Mungkinkah itu artikulasi di sebelah sini, di sebelah pihak kerajaan Barisan Nasional gagal menjawab secara tuntas dengan data, dengan nombor, dengan segala penyelidikannya untuk menangkis tomahan ataupun persepsi yang dilontarkan gerakan-gerakan regime change ini? Dia ada dua proses yang berlaku serentak. Kalau saudara ada satu komputer kecil, kemudian ada satu skrin besar, you nak sambung dua itu, macam mana nak buat display dekat antarabangsa, macam mana dalam komputer kecil you. So if you can visualize that you have to synchronize between the little computer or your your smartphone dengan your big screen. Ya, layar skrin. Layar yang besar tu. Sama saja. Jadi cerita kecil ni nak dibesarkan macam mana? Jadi sebenarnya foundation atau tapak atau ruang di luar negeri itu memang sudah ada. Sama aja. Bukan hanya pembangkang. Cerita dari dulu pun tak pembangkang pun. Mengenai kejayaan kerajaan itu semua ada sebab student ada. Soalnya sekarang itu sebabnya the mirror image. Apa berlaku sini akan dicerminkan di sana. Jadi mirror image itu yang kita lihat sekarang. Itu proses yang kedua itu. Sukar ke nak menangkis ataupun nak katakan bersama dalam gerakan ini di sebelah sini ataupun di sebelah sana? Soalnya sekarang kalau tak boleh dijawab di domestik ni, macam mana nak jawab di luar negeri? Sebab apa? Yang di luar negeri je akan Prof ada bawa cerita pasal menjawab isu minyak sawit. Ya. Contohnya. Ya. Cerita sikit, Prof. Saya contoh. Saya katakan, bila kita ada masalah menguraikan pada dunia bahawa minyak kelapa sawit itu dituduh dalam proses menanam tu kita menghancurkan banyak hutan, tanah sebagainya. Tanah dan sebagainya. Orang hutan pun tak ada rumah. Jadi keluar. Jadi ada satu kumpulan NGO yang akan membawa ini dan menjadi isu ni besar-besaran. Dia ada wang. Yang penting sekarang ni international funding. Itu sebab saya katakan diaspora itu. Jadi ada jawabnya ialah dekat dia salah satu komplain tu ialah dengan ni terhapuslah orang hutan daripada negara kita nanti akan membunuh kerana hutan dah tak ada lagi kan. Orang hutan pun tak ada. Jadi dijawab oleh seorang amat Allah ni, dia pergi ke museum, pergi ke zoo di Melbourne, dia tengok orang hutan ada dalam musim sejuk, menggigil orang hutan. Jadi dia kata, itulah kerajaan Australia ni mengata dia ada orang hutan pun tak boleh layan, kata dia. Saya kata, itu bukan jawapannya. Saluran itu tak kena dan juga cara itu tak kena. Jadi yang perlu jawab ialah kempen ini dilaksanakan oleh penyokong soya bean yang berlawan sekarang dengan palm oil. Itu yang kita kena uraikan. Jadi ini tak diuraikan. Yang diuraikan tentang orang hutan yang kedinginan di Melbourne. Saya rasa kita perlu panggil Prof sekali lagi. Fikirkan apakah itu orang hutan, apakah itu cara kita menjawab segala tomahan ataupun persepsi yang negatif dan juga positif di luar sana dengan bentuk yang lebih articulate atau klasik sifatnya, lebih berbentuk data dan bukan mudah untuk mencari data kerana seperti mana Prof katakan tadi, kalau satu orang tu terkenal A je lah, B tak ada, C tak ada dan sebagainya. Terima kasih kepada Prof.
Prof. Terima kasih kepada Hans atas masa yang diberikan. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam edisi yang lain pula. Assalamualaikum.